Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat belajar dalam kelas sejarah Cikgu Junaidi. Bagi murid yang tidak berkesempatan untuk mengikuti kelas Google Meet yang cikgu adakan, cikgu akan terang semula apa yang cikgu ajar yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, cikgu harap kamu semua bolehlah bersedia dengan buku teks sejarah tahun 6. Kamu boleh buka pada buku teks pada muka surat 1 hingga 3. Baik. Okey. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembentukan negara Malaysia. Baik, cikgu harap pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini kamu semua dapat menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia serta dapat menyatakan negeri-negeri yang terlibat dengan pembentukan Malaysia. Baik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai pembentukan Malaysia, baik, cuba kamu lihat gambar yang cikgu paparkan dalam slide. Okey, agak-agak kamu siapakah orang yang dalam gambar itu? Baik. Okey. Dalam gambar itu seorang pemimpin iaitu Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj yang bertanggungjawab yang memberi cadangan untuk pembentukan Malaysia Tunku Abdul Rahman ni Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj ni telah mencadangkan gagasan pembentukan Malaysia semasa berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Hotel Edelfin di Singapura pada 27 Mei 1961. Baik, bermula daripada itulah Tunku Abdul Rahman dan juga beberapa pemimpin-pemimpin utama pada masa itu meneruskan langkah-langkah Malaysia. Baik. Kamu tahu negeri manakah yang terlibat dalam pembentukan Malaysia? Baik. Yang pasti pertama sekali Persekutuan Tanah Melayu. Di mana Persekutuan Tanah Melayu ni? Okey, Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada 11 negeri, antaranya Selangor, negeri kita, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Perak dan beberapa lagi negeri. Baik. Selepas itu, negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan diikuti dengan negara Singapura. Baik. Walau bagaimanapun, Singapura telah keluar dari gagasan pembentukan Malaysia pada tahun 1965. Bermakna di sini Singapura pernah menjadi salah satu negeri di bawah Malaysia. Baik. Okey. Pembentukan Malaysia merupakan salah satu sejarah yang sangat penting dalam Malaysia. Jadi banyak kepentingan yang difikirkan oleh pemimpin pada masa itu tentang yang boleh menyebabkan pembentukan Malaysia. Baik. Mari kita pelajari beberapa sebab utama pembentukan Malaysia. Sebab pertama ialah pemimpin pada masa itu ingin memastikan negara Malaysia terselamat
daripada ancaman. Okey. Kerana pada masa itu Singapura dan Sarawak sedang menghadapi ancaman komunis. Okey. Di sebelah kiri tu cikgu paparkan gambar tu contoh segerombolan komunis. Okey, siapa pernah tengok cerita Bukit Kepong yang dilakonkan oleh pelakon handal Jin Samsudin. Baik kita akan tengok betapa kejam dan zalimnya komunis membunuh tidak mengira kaum kaum Melayu, Cina dan India. Baik. Satu lagi Persekutuan Tanah Melayu boleh membantu Singapura dan Sarawak daripada ancaman komunis kerana Persekutuan Tanah Melayu sudah mempunyai pengalaman untuk mengelak daripada ancaman komunis. Baik. Okey. Sebab kedua ialah untuk memajukan sosioekonomi. Okey, di sebelah kiri cikgu paparkan gambar kilang perindustrian untuk supaya awak lebih faham. Okey, bagaimana dikatakan sebab pembentukan Malaysia boleh memajukan sosioekonomi. Pertama ialah dengan pembentukan Malaysia dapat meningkatkan permintaan pasaran barang tempatan seperti kelapa sawit, biji timah, getah dan berbagai-bagai lagi. Dan seterusnya, pembentukan Malaysia juga dapat menarik pelabur-pelabur luar melabur di negara kita. Okey. Ini boleh menambahkan lagi pendapatan negara. Dan seterusnya, dapat memajukan taraf kehidupan rakyat. Okey. Sebab yang ketiga, pembentukan Malaysia juga dapat mencapai keseimbangan kaum. Siapa tahu kaum utama yang terdapat di Malaysia? Yang pasti kita dah tahu, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Baik. Kemasukan Sabah dan Sarawak dalam gagasan pembentukan Malaysia dapat membentuk keseimbangan kaum. Kerana pemimpin pada masa itu mendapati tidak ada keseimbangan kaum utama di Malaysia. Seperti kaum Cina melebihi kaum Melayu dan India. Di situlah Tunku Abdul Rahman Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membawa masuk negeri Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Baik, cikgu rasa itu saja untuk pembelajaran sejarah unit 1. Okey, sebelum itu di sini cikgu ada sedikit tugasan untuk kamu buat, iaitu kamu dikehendaki menyiapkan peta pokok sebab-sebab pembentukan Malaysia. Baik, kamu boleh rujuk buku teks dan juga boleh rujuk video yang dipaparkan ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di waktu dan masa yang akan datang.
Sekian, terima kasih. Selamat berjaya.